Okey, kita masuk ke bahagian soalan subjektif. Kamu perlu menunjuk jalan kira yang lengkap di sini. Soalan nombor 6. Isi padu air dalam sebuah bekas ialah 2 liter 400 ml. Air dalam bekas itu dimasukkan sama banyak ke dalam 6 biji botol. Berapa isi padu air dalam setiap botol? Dalam ml. Isi padu air dalam setiap botol senang sangat. Bahagi je 6 sebab dia masuk sama banyak. Cumanya 2 liter 400 ml ni jadikan dia ke ml, masuk dalam jadual T, liter ml, kaitan dia 1 liter 1000 ml. Okey, ada 3 sifar bermakna 3 tempat ml kat sini. 2 liter masuk macam biasa, ml masuk, unit belah kanan masuk dari kanan. Sifar 4. Okey, bermakna tukar jadi ml, dia ialah 2400 ml. Masuk dalam 6 bekas. Okey, kamu bahagikan, kamu akan dapat jawapan dia terus dalam ml. Okey, seterusnya nombor 7. Raja menunjukkan isi padu air dalam sebuah bikar dan isi padu air apabila 5 biji guli dimasukkan ke dalam bikar oleh virus ni. Kalau air sahaja, isi padu dia, cuba kamu baca setakat ini, setakat situ. Jadi, senggatan dia, nak jadi ke 1000 ml ni, dia ada 5 senggatan. 5 senggatan. Jadi, setiap senggatan bernilai 200. Okey, dia lebih daripada 1000. 1000 lepas tu naik sentuh pada senggatan pertama. Jadi, isi padu dia ialah 1200 ml. Kamu kena pandai baca ni, isi padu air pada bekas ni, mengikut senggatan yang ada. Okey, bila dia masuk 5 biji guli, perhatikan guli ni ada 5 biji Bila dia masuk 5 biji guli, paras air sudah naik. Sampai situ. Okey, pada senggatan yang keberapa ni kat sini? Okey, 1, 2, 3, 4. Senggatan yang keempat bernilai berapa? 200, 800. Bermakna isi padu dah jadi 1800 ml. Okey, soalan A. Berapakah isi padu dalam ml apabila sebiji guli dimasukkan ke dalam bikar itu? Dia nak sebiji je. Okey, berapakah isi padu air dalam ml apabila sebiji guli dimasukkan ke dalam bikar? Kalau sebiji saja. Okey, jadi bermakna kamu kena tahu 5 biji isi padu dia berapa. Dengan cara, kalau 5 biji air dan 5 guli, isi padu dia 1800 ml. Nak dapatkan isi padu 5 biji guli saja, buang air. Kamu buang air, tinggallah guli saja. Jadi buang air bermakna tolak 1200. Okey, tolak 1200. Tinggal berapa? Jawapan dia bintang kat sini. Itu ialah isi padu guli. Bintang ni ialah isi padu 5 guli. Kemudian, kamu cari isi padu 1 guli. Isi padu 1 guli, maknanya bintang ni bahagi 5. Dapatlah titik hitam ni. Isi padu 1 guli. Okey, kemudian soalan nak apa? Isi padu air apabila sebiji guli je masuk dalam bikar. Maknanya, isi padu air bila masuk sebiji guli ni, isi padu guli saja. Masuk dalam air. Air dah memang 1200. Maknanya, isi padu air bersama 1 guli sama dengan 1200 ml. Kamu tambahkan dengan apa? Ya, sebiji guli tadi. Dapatlah jawapan kat sini.
Okey, untuk soalan A. Untuk soalan B. Fendi mengeluarkan 3 biji guli daripada bika itu. Ni, dekat sini dia keluarkan 3 biji. Bacaan paras air pada bika menjadi kurang daripada 1500. Buktikan pernyataan ini betul ke salah. Betul ke air dia, bacaan isi padu air kurang 1500. Okey, jadi cara dia, soalan A kita dah kira isi padu 1 biji ni. Gunakan isi padu 1 biji ni untuk mencari isi padu 3 biji. Kamu cari dulu isi padu 3 guli. Sama dengan 3 kali ini tadi. Hasil ni. 3 kali ini tadi. Isi padu sebiji guli. Okey, lepas tu buat apa? Lepas kamu mencari isi padu 3 guli. Lepas tu kamu cari isi padu air bersama 3 guli. Sama dengan hasil darab ni, katalah jawapan dia petak. Okey. Isi padu 3 guli tu. Isi padu air bersama guli ni. Isi padu air ni 1200. Kamu tambahkan dengan hasil darab tadi. Yang baru kamu darab ni kat sini. Ini. Kat sini, kamu akan tengok nombor dia adakah lebih dari 1500 ke kurang dari 1500. Kalau dia kurang, bermakna kamu kata terbukti, kena cakap. Terbukti betul. Ataupun kalau dia lebih dari 1500, terbukti salah. Okey, kena ada ni terbukti ni. Okey, barulah lengkap jawapan untuk soalan nombor 7B. Okey, seterusnya nombor 8. Soalan terakhir. Rajang menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas. Okey, perhatikan bekas. Di sini ada nombor 1000. Saya tukar warna supaya jelas. Kat sini ada nombor 1000 ni. Ni 1000. Okey, senggatan dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 senggatan. Paras air pada senggatan kedua kat sini. Kalau 5 senggatan dia 200, 200, 200. Bermakna air ini ada 1400 ml. Nyatakan isi padu dalam ml air dalam bekas. Ini dia 1000. Oh, saya dah bagi tahu jawapan. B. Air dalam bekas dituang sama banyak ke dalam 4 bika. Tuang sama banyak. Hitung isi padu dalam ml air dalam setiap bika itu. So, bila tuang sama banyak, masuk dalam 4, maknanya 1400. Bahagi je dengan 4. Jawapan dah memang dalam ml. Dan C, berdasarkan jawapan B, jawapan kat sini tadi, apa jawapan kat sini? Katalah jawapan dia. Bintang kat sini. 1/5 daripada isi padu air dalam sebuah bika telah tumpah. Ni, air dalam satu bekas yang kamu dah kira kat sini ni, 1/5 daripadanya tumpah. Hitung isi padu dalam liter baki air dalam bika. Dia nak baki. Kalau kamu guna 1/5 ni tumpah. Okey, dua cara. Sama ada kamu guna 1/5. Lepas kamu guna 1/5, kamu kena tolak. Maknanya, kalau kamu kira 1/5, ini kamu kira tumpah. Darab dengan hasil jawapan B. Lepas tu kamu kena tolak. Kamu dapat satu jawapan kat sini. Lepas tu kamu kena tolak pula 1400. Tolak dengan ni. Atau kamu terus siap-siap tolak pecahan dia, tinggal 4/5 baki kali dengan 1400. Ini terus dapat jawapan baki. Okey, jadi mana satu yang kamu faham, kamu boleh guna. Kalau kamu guna 1/5, ini adalah air yang tumpah. Kamu baru kira tumpah. Belum kira baki. Baki kena tolak. Baru dapat baki. Tapi kalau kamu buat 4/5 dah siap-siap menjadi baki. Yang ni dah memang baki. Jadi bila kamu siap pengiraan, dia dah memang dalam dah dapat baki. Tak payah tolak dah. Sebab kamu dah tolak pecahan dia dulu siap-siap. Okey, jadi tolong siapkan latihan ini. Nanti saya akan kongsikan jawapan. Dan hantarkan jawapan kepada guru masing-masing. Okey, sekian kelas hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.